bukan syarat sah. Belajar ni untuk menyempurnakan. Kita tak belajar cara-cara buat haji, orang khusus haji kita tak pergi. Dan kita tak rajin pergi haji. Tak perlu siapa pun. Mekah, tak usah kata Mekah, Kuala Mekah dah haji pergi. Duk main atas tu ngada baru gitu je. Memang kita tak belajar, pun kita tak belajar. Tiba-tiba dia pergi buat haji tu betul belaka. Sah tak? Sah kan? Ya faham itu. Bukan kata bila tak pergi khusus tak sah. Cuma roliknya hak khusus pun berterabur habis. Hak dok belajar lebih lagi lah pada adat. Hak ngada guru Quran pun tak betul lagi Fatihah. Hak tak pernah ngaji tu adat kata tak betul lah. Itu tubik perkataan Ibn Ruslan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal dengan tidak belajar, amal itu ditolak, tidak diterima. Bukan wajib gitu maksudnya. Tengok syarah dia. Dia tak belajar, dia beramal. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, habis. Orang rebang, dia rebang. Orang ngekoh, dia ngekoh. Orang tanpa belajar, buat. A'maluhu, segala amalnya itu mardudah, ditolak. La tuqbalu, taukid dia, tidak akan diterima. Bukan maksud tak belajar je tak terima. Salah. Tengok syarah dia. Maksudnya bila tak belajar roliknya salah. Bila salah jadi tak betul. Bila tak betul nak terima mana? Tak kata bak haji, bak wudud, Tuhan tak terima dak. La yakbalullahu salata ahadikum. Nabi pesan lama dah. La yakbalullahu. Allah tidak akan terima semayang seorang kamu iza ahdasa, bila dia berhadah, hatta yatawadda, sehinggalah dia bersuci. Orang lain ni kalau kita kata Tuhan tak terima, mu tahu Tuhan tak terima, dia jawab gitu. Awak siapa nak ambil tugas Tuhan? Dia kata orang ngajar ambil tugas Tuhan. Orang menyampaikan pesanan wakil Tuhan, iaitu Rasulullah. Nabi kata la yakbalu, tidak, Tuhan tak akan terima. La yakbalullah, tidak akan menerima oleh Allah. Faham tu? Bila Tuhan tak terima, kita kata terima. Kita pula pandai pada tu. Jadi bila Nabi kata Allah tidak terima, ustaz kata Allah tak terima, kalau reka tak lain jeng. Jadi kita mandi dah betul. Betul, alhamdulillah, sah mandi. Kita mandi dah, kita pergi belajar, betul juga. Alhamdulillah. Kita belajar dah tapi tak betul. Kena buat semula. Walaupun mengaji Mesir dah pun, tapi buat tak betul, kena buat mula. Kena buat semula. Jadi takut-takut kita buat salah. Bila salah, tak sah mandi, tidak sah sembahyang. Ibadat dalam hidup kita tak dia bayang ni. Nampak barang ni 2 rakaat. Tak. 10 minit je. Ada setengah masjid 6 minit, 5 minit je bayang subuh. Nampak gitu je. Tapi tak ada hak tu amalan. Ndak sono awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu fil qabri as-salah. Nabi pesan awal-awal hak akan disoal dalam kubur semayang. Wa insaluha sairu amali. Kalau semayang molek, barulah kira cara molek amalan lain. Wa in fasada, kalau semayang dak pakai punah rana, fasada sairu amali au kama qala. Semua amal sairu ni kalau orang mengaji kalimah Arab sekalian, lain pada tu semua tu jeng. Fasada ni bahasa Arab. Bahasa Melayu binasa, bahasa orang ni jeng. Nampak tak? Jadi bila mandi tak betul semayang, nampak? Sebab apa? Sebab dah Nabi kata miftahus solah at-tahur. Kunci semayang bersuci. Tak ada bersuci, tak ada semayang. Sebab tu bersuci, mandi ni
syarat sah sembahyang. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Itu makna syarat. Satu perkara yang mesti kena ada untuk mengesahkan sembahyang, iaitu bersuci. Jika tidak ada ia bersuci ni tak ada, maka terhentilah sah sembahyang, sembahyangmu tidak sah. Fardu atau rukun mandi hadas 3 perkara. Mandi hadas, mandi biasa, mandi ibadat. Mandi biasa itu mandi balik main badminton. Tak payah niat saja aku mandi kerana balik main badminton, tak payah. Mandi bau, tak ada berdosa, tak ada apa pun. Sah. Mandi musah, mandi adat. Ini mandi ibadat. Sebab tu hadas tu perkara berkait dengan ibadat. Apa makna hadas? Mandi ni makna akad hadas. Hadas ni hukum. Hukum mana? Hukum yang bila dia duduk di badan kita, ada dengan kita, tak pakai nak buat perkara-perkara yang tertentu. Haram nak buat benda ni, haram nak buat benda tu. Contoh, hadas besar. Bila kita ada hukum hadas besar ada di tubuh kita, haram semayang, haram tawaf, haram sujud syukur, haram sujud sajadah. Nampak? Dia mari haram dah. Ada tubuh kita. Haram berhenti dalam masjid, haram pegang Quran, haram baca Quran. Hukum tu dipanggil amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhata nahwi solah. Itu makna hadas. Suatu hukum yang diperkirakan hukum. Tengok tak nampak pada sebuah suratan ditulis ada hukum itu berada pada tubuh badan kamu. Hukum tu, bila hukum tu ada pada badan kamu, dia menghalang daripada sahnya umpama ibadat sembahyang. Jadi kita akad hadas, akad hukum tu. Bila kita niat betul, hukum larangan sembahyang, larangan-larangan sebab ada hadas itu terangkat. Itu panggil mandi angkat hadas. Hadas besar. Wuduk angkat hadas kecil. Tiga perkara. Pertama niat, iaitu niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu sembahyang, atau niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib, boleh berlaku. Sebab tu dia tak kata niat yang macam aku tulislah kitab aku je boleh, hak kitab lain tak betul. Lepas tu ulama bila sebut bab niat, contoh niat seperti ini. Bila seperti ini, seperti lain pun boleh juga. Nampak? Cuma ulama tak ubuh banyak, dia ubuh sikit je. Apa saja mu nak niat, niatlah. Asal maksudnya mu mandi itu mandi yang fardu. Asal mu niat mandi itu mandi yang diwajibkan. Asal makna mu niat itu makna mengangkat hadas yang mu sedang ada di badanmu, tak ada masalah. Baca kita semayang, niat semayang jemaah tadi. Aku semayang fardu subuh, tu semayang seorang. Aku semayang fardu subuh, Allah, aku semayang fardu subuh, sah. Kau mari kita mana pun sah dah. Tapi tadi semayang berjemaah, kena tambah benda. Dalam niat mana ada kunut jemaah. Nampak? Berjemaah kena tambah tak? Ada semayang jemaah. Aku semayang fardu subuh berjemaah. Baru jadi sah jemaah kita. Kalau kita tak sebut berjemaah, tapi duduk dalam ramai, semayang seorang. Nampak? Jadi kita berjemaah. Berjemaah tu kita nak reka sendiri. Tak mau pakai ayat jemaah, nak pakai ayat aku sendiri. Aku hero kan, aku nak tunjuk bijak, boleh, tak ada masalah. Ulama kata lah lagi, asal maksudnya berjemaah. Allah, aku semayang fardu subuh berjemaah. Allah, aku semayang fardu subuh beramai-ramai. Semayang fardu subuh berkumpulan. Mana jemaah? Faham? Allah, aku semayang fardu subuh crowded, mana ramai. Faham lagi? Maksud ramai juga. Macam jawab nikah, aku nikahkan akan dikau. Kalau engkau sah.
Nah, tak payah nak pergi Mesir nak jawab hak ni. Tak payah nak ngaji Tunisia. Nah, kita boleh jawab dah. Bukan mesti di kau. Apa saja maksud kamu ni. Aku nikahkan akan di kau. Aku nikahkan akan engkau. Aku nikahkan akan kamu. Aku nikahkan akan mu. Kalau Terengganu. Kalau Restiu, mu. Orang Terengganu, mu. Dia ada G belakang. Nah. So, nah, ana nikahkan akan anta. So, jangan anta nikahkan akan anta. Baru jeng. Nah, itu maksud I nikahkan akan you. Salah ke? Cuma bosa dah dalam kitab. Aku nikahkan akan kamu. Itu maksudnya. Dah. Kamu nak reka ke anda pun nak reka. Sahaja aku menyiram tubuhku dengan air sehingga rata kerana mengangkatkan fardu hadas yang ada pada tubuh badanku ini. Engkau anda mau lah. Maksudnya sama. Jadi sini dia buat banyak contoh. Niat mengangkat hadas junub. Jadi gua ni niat. Kita jiru air, aku mengangkat hadas junub, boleh? Atau mengangkat hadas besar, boleh? Kenapa dia panggil hadas tu besar? Sebab seluruh anggota ada. Sebab ada hak cek. Kalau tak ada hak cek, orang tak panggil dia besar. Sebab tu orang panggil orang besar-besar. Orang besar-besar lalu ada terapik tu. Apa panggil dia orang besar-besar? Dah pasal mu ada, mu orang cek. Rakyat ada orang panggil dia orang besar. Kalau tak ada rakyat, orang panggil orang besar. Jadi oleh kerana ada bukit kecil, orang panggil bukit besar depan dia. Kalau tidak, tak ada bukit kecil, bukit je lah tu. Orang panggil bukit dia. Bukit Zumbai lah panggil. Bukit jogging. Nampak tak? Tapi oleh kerana dia ada depan sahabat su cek, maka roboh nama bukit besar. Oleh kerana wuduk tu hadahnya kecek. Hadahnya hukum tu ada pada muka, pada tangan, pada kaki kecek lah. Maka hak ni ada seluruh badan, hadah besar. Atau niat mengharuskan fardu semayang, atau niat fardu mandi. Fardu tu rukun lah, atau wajib. Atau menunaikan fardu mandi boleh, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib boleh berlaku. Perempuan yang haid, dia kering darah haid, ajar bini kita. Aku mandi saja, aku mengangkat hadas haid, saja aku mandi daripada haid, boleh berlaku. Kalau mana nifas, sebut nifas, tak ada masalah. Tetapi sebaiknya sebut fardu mandi sudah, atau mandi yang wajib, atau angkat hadas besar, sudah memadai. Semua boleh pakai. Mu hadas haid, hadas nifas, hadas janabah, semua boleh. Saja aku mandi yang wajib. Sangat ringkas dan mencakupi semua. Dia mandi junub, junub keluar mani, niatnya saja aku mandi yang wajib. Dia jimak, saja aku mandi yang wajib. Dia berhenti haid, saja aku mandi yang wajib. Dia beranak, saja aku mandi yang wajib. Sudah memadai. Senanglah. Adapun niat mandi saja tiada memadai. Ni ulama kata. Ulama kita kira gini, bila kata tidak memadai, tak sah tu, betul dia lah. Dia ada kemungkinan tak kita orang jahil tu, orang ulama salah. Ada kemungkinan. Tak mustahil kita orang awam pandai pada ulama. Pada rolik kita ni pandai pada tok guru ke, tok guru pandai pada kita. Ni karang-karang kitab ni bukan kelas tok guru kita. Waktu kita jangan nak gaduh kalau dengan kitab-kitab ulama ni. Kalau ni tak ada kira, dia tidak hormat korang, dia berasa tak kenal tak. Dia katok selalu ulama tu, bukan saing dia, saing tak ada masalah. Dia berasa tak nampak, dia kata. Sebab apa? Sebab dia tidak ada dalam hati dia menghargai orang. Dia nak jadi orang ni, kalau tak mau jadi binatang, dia kena ada 3 perkara. Malah ni nak sebut pertama, dia menghargai orang lain. Kalau kambing dia tengok buat apa pun dia tak cara. Jenis jiwa menghargai orang ni jiwa manusia. Mari tengok sejik dengan ada baru, dengan ekong, dengan kipas, dengan siap kapek, dengan ada imam, ada bila, ada jual
bertugas tak. Ada orang kuliah begitu begini, betapa kita pun fikir susahnya nak set nun dia lagu ni. Ini mana kerja keras nak jadi sebuah masjid, contoh yang maintain istiqamah. Orang mari ramai, ada jadual dan sebagainya, ada program macam-macam. Susah, bukan kata kerja senang ni. Itu panggil orang yang menghargai orang lain. Nampak? Dia pergi hospital, dia tengok Messi pergi mari-mari berlari kali dengan doktor, waktu balik ni siapa, orang masuk orang tu baik. Dia pun fikir susahnya nak atur macam mana kerja doktor, orang ni shift berapa, orang ni shift berapa, orang ni bahagian tulang, orang ni bahagian isi, ni bahagian kulit, ni bahagian hidung, ni bahagian apa. Bukan senang nak atur semua tugas. Sampai jadi sebuah hospital, dia pun hargai orang tu kesusahan. Kita ada gitu. Ada. Dia demang bau. Jadi kita bila kurang menghargai orang lain, kita tidak bersyukur. Perempuan yang haid dan yang nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Ni. Dah kalau tak belajar, tak tanda. Tak belajar tak tanda. Bila tak tanda tak betul. Keluar universiti tak pelik. 200,000 orang setahun. Keluar Nabasiti kata panggil. Faham? Waktu ada BA, waktu degree, waktu macam-macam MA lah sebagainya. Tak ada masalah. Tapi jangan tinggal mengaji ilmu agama. Talabu ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama yang wajib atas kamu tu fardu bagi sekalian orang Islam. Hak mau cari ilmu dunia tu harus. Kita tak heran dia tepek di kereta dia belakang Universiti Utara Malaysia Sintok. Mana dia degree situ. Ni lalu buah lagi. Exia tengok tulis belakang Universiti Teknologi Malaysia. Hak tu UKM. Tak ada masalah. Lebih bandar, lebih bagus. Lebih akademik, lebih baik. Tapi bila mandi haid tak betul, 15 stiker atas cermin belakang pun tetap tidak sah semayang. Benda cek. Lepas tu jalan kubur ni, ingat ke dah apa gitu. Dia main ingat dah apa. Dah sah. Niat itu wajib disertakan tatkala mula membasuh anggota supaya dikira basuh anggota itu. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Itu ibarat kitab lama. Kita perekah untuk orang awam. Ni zaman moden. Maksudnya janganlah kita niat dulu mandi kediang, atau lepas mandi baru berniat. Niat itu bersama dengan mandi. Mandi ini maksudnya satu air. Kita ambil air, kita jiruh dulu. Bila air kena dah kepala, dah kira kena hidung, kena tubuh pun, kena dah badan kita, kita kan rasa air kena dah kepala. Masa tu niat. Biar air kena dulu. Bakal ujang ke, air kena dah kepala. Kena dah kepala aku. Dalam hati, aku mandi yang wajib, sah dah. Sebab ramai orang salah faham, dia ingat air itu mesti seretak dengan niat. Air mula-mula setuh tubuh saja nak suruh sambung. Waktu setan masuk, air dulu, niat kediang, mula jiru saja nak suruh sambung. Apa benda dia ngaji kok mana dah tahu. Faham? Betul dia salah faham tu makna niat. Niat ni qasdu syai'in muqtarinang bi fi'li. Qasad mengerjakan sesuatu berserta dengan buat. Berserta tu kena faham. Maksudnya bukan bersama-sama pada saat yang sama. Maknanya jangan niat dulu mandi kediang, tu maksudnya. Turun dekat bilik air tu niat dah. Masa mandi tak ada niat, tak sah. Biar air kena dulu. Kena dah tak pada aku, sejuknya pagi ni. Lalu berniat, sah. Atau ambil setitik air, celup dia pahit di beledi, boh atas dahi. Setitik boh atas dahi. Kena dah air, kena dah. Mesti kena. Kena niat aku mandi yang wajib. Mudah tak? Habis tu akak tangan, kalau akak pula mandi sebelah gitu.
Akak tangan ni ambil air jiru, tak payah niat dah kata nah. Mudah nah. Kita buat payah nak suruh seretok lah apa nah. Agama tak ada payah. Yuridullahu bikumul yusra, Baqarah 185. Wala yuridu bikumul usra. Tujuan Allah perintah suruh buat sesuatu, nak suruh mudah kan nak suruh payah. Mung tu buat payah nah. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah basuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Kita mandi dah kepala, tak ada niat. Lepas tu nak mandi badan pula. Masa mandi badan ni kita niat, maka kepala tak sah. Sebab tadi tidak berniat. Badan sah dah. Habis mandi badan wajib basuh anggota tadi yang kamu belum berniat. Itu maksudnya. Sebab tu ikut sunnah Nabi lebih baik. Iaitu Nabi jiru atas dulu. Ambil air dia jiru atas kepala dulu. Bila jiru atas kepala, niat. Faham tak? Dah masa niat tu air habis dah daripada gayung, sah. Faham lagi? Kerana air sedang turun daripada muka mu. Sebab air bila kita jiru, dia duduk jebok itu atas air, atas kepala. Dia mengalir atas tubuh. Kita niat, sah. Kedua, menghilangkan najis lebih dulu jika ada pada badan bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu lebih dahulu, kemudian barulah basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh, tidak cukup dengan sekali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali, cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Jadi 2 orang imam, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Siapa dulu lahir? Imam Rafi'i dulu. Sebab itulah pendapat Imam Nawawi lebih muktamad, kerana dia membaca, mensyarahkan pandangan-pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i dulu dia kediam Imam Nawawi, dia jadi mujtahid mazhab. Jadi kita nak mandi, kaki kita tadi kita kecing sebelum mandi, kena 3 titik air kecing atas kura kaki ni. Kita tak basuh lagi. Faham lagi? Masa kita mandi tu sekali dengan basuh, sah. Ingat dah? Sebelum kita nak pergi mandi, kita jerit air kecing anak kita depan bilik air. Kita tak jiru lagi. Sekali dengan mandi junub kat kiri, basuh kaki tu selalu, sah. Sebelum kita nak makan niat hadas, cicak berok atas lengan kita. Masuk dalam bilik air, keteknya berok atas lengan kita. Kita pun jetik buang. Tengok ada bekas taik cicak di lengan. Najis kita tak basuh suku, kita mandi junub. Belang mandi, belang gonyah mandi junub tu kira tanggal. Ini pandangan Imam Nawawi. Faham tak lagi? Jadi boleh ikut ke Imam Nawawi? Boleh. Yang tak boleh ikut pandangan Cikgu Nawawi. Faham? Dia orang awam. Atau Haji Rafi'i. Dia bukan mujtahid. Mudah tak? Mudah tak? Di perut kita ni kena air kecing anak. Tarik burung kena atas kepala baru. Nampak lah tarik burung. Atas belakang. Kita pun pakai dalam mandi. Lepas pada niat mandi tu, kita gonyoh rata. So ada tak ada halangan ni? Ada tak? Tengok. Ni, bos sini. Perselisihan faham antara 2 pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi yang tiada ainnya atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifatnya dengan sekali basuh. Adapun jikalau ada ainnya ain najis, tidak boleh hilang sifat-sifatnya najis, tiada khilaf lagi melainkan wajib basuh lebih dulu hingga hilang segala sifat itu. Baik, bilakah yang kata mandi wajib sekaligus dengan basuh najis boleh? Apabila najis itu najis hukmi. Apa najis hukmi? Najis air kecing yang sudah kering. Tarik burung hok kering dah, tak nampak rupa dah. Atau ada rupa, ada ain, kena tiap ayam ada di tapak kaki tetapi sedikit. Itu maksudnya najis yang sedikit, sekali dengan jiru gosok mandi
boleh bersih. Ada pun najis hak banyak, faham lagi, kaki jenuah lalu bang tai sekat putih juga lu, lepas tu nak pakai bersih dengan mandi tak boleh, kena basuh suku dulu. Faham lagi? Basuh suku waktu. Nampak tak? Dah kata tadi dengan mandi saja boleh tanggal selalu dia, najis sedikit. Kata buat misal tadi, kena tahi cicau, kena tahi burung tak belakang, air kecing 3 titik atas kura kaki, najis sedikit. Ni dia debung jatuh dalam lubang tahi. Hok logi najis tu, budak-budak ngisak yang bahang tudung. Nampak? Ayah tu ubik malam nak pergi akak baju, debung bunyi. Faham tak ni? Bomba akak jadi orang minyak tu hitam beletung. Pakai mandi junub selalu boleh? Tak boleh tu, najis banyak. Faham? Kena mandi suku dulu, beradam, bersih dulu, baru boleh mandi hadas. Faham lagi? Jadi kalau ada najis-najis sikit, boleh pakai sekaligus dengan mandi. Macam orang berdoa, ada sedikit makeup pada mukanya, ada sedikit bedak pada mukanya, dia pakai basuh wuduk tu tanggal selalu, sah. Dia pakai basuh muka, fagsilu wujuhakum, muka dia ada sikit bedak, ada sikit dia pakai nipis je, pakai blusher sikit je, pakai foundation hak nipis, dia pun pakai ambil wuduk, basuh 3 kali, memang tanggal, boleh pakai tu. Tapi kalau jenis makeup tebal suku benar, panggil tukar dandang 2 jam suku betul muka pakai nak ambil wuduk 3 kali tanggal, tak tanggal, dia panggil halangannya banyak. Kena basuh suku dulu muka, tanggal makeup, baru boleh ambil wuduk. Faham lah tu. Ketiga, meratakan air pada kulit, rambut dan bulu-bulu seluruh badan, tiada beza antara yang jarang dan yang lebat, semuanya dikehendaki air sampai rata luar dan dalam. Ini yang ketiga, iaitu ratakan air seluruh badan kita. Badan mana? Badan kita ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang atas bawah kiri kanan, segala rambut, segala bulu janggut dan sebagainya, tebal nipis wajib sampai air. Sebab apa kat sakut dengan tebal pula? Sebab dalam bab wuduk, kalau janggut tebal dimaaf. Janggut tebal itu dimaaf. Maaf mana? Kalau janggut kita jarang, janggut sedikit atau tak ada janggut, fagsilu wujuhakum, wajib basuh air rata, kena air sampai seluruh muka kamu dengan kulit-kulit. Tapi orang janggut tebal, jebeng tebal, maka dimaafkan tak sampai kulit, kena air luar janggut saja sah dah. Sebab kalau kita nak wajibkan dia basuh, ambil wuduk sampai rata habis ke kulit, orang tayak akhir dia tak sudah lagi. Ya ke tak? Orang janggut tebal tak boleh tengok Mekah. Orang Azerbaijan, orang Checheng. Orang Checheng, orang apa? Setengah-setengah orang Arab ni janggut macam orang cepedok. Duduk tekak. Mu nak suruh ambil wuduk, suruh rata semua, mu tayak akhir dia tak sudah lagi pada basuh janggut ke. Waktu Allah nak yusra, kemudahan. Nampak? Islam agama mudah. Inna dina yusr. Agama mudah. Dan macam kita Melayu ni wajib rata wajib rata lah. Sikit sangat janggut Melayu ni. Tak je tengok Arab tu, tokoh-tokoh umur baru 20 tahun tanya. Ni macam watch pedok, suti duduk dada. Lagi tepat tepi ni. Tu maaf. Macam kita 2 kilo sorak. Sini sorak. Wajib kena kata kerana tidak ada kepayahan. Bila ada kesukaran, hukum longgar. Nampak? Al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Imam Syafi'i. Segala perkara-perkara, perintah-perintah tu bila dia sempit, dilonggarkan. Maksud longgar daripada wajib basuh sampai kena dagu, maka sapu luar sudah memadai, sunat rata sampai dagu. Maka dalam bab mandi junub, tak kira Azerbaijan, orang Checheng, orang apa benda ni, Afghanistan, janggut besar warna kali pun, wajib kena rata semua. Sebab mandi junub tak macam wuduk kerek. 10 kali sehari ambil wuduk. Biasa 10 kali sehari. Betul tak? Subuh ambil kali, pukul 8 lagi jabat, batal pula ambil pula. Nak jemur ke lohur 3 kali wuduk. Karamayan lohur kali pula. Dah ada orang mandi junub 10 kali sehari? Tak ada. Jin pun tak kau.
Nah, habis kuat kali sehari tu pun baru nikah, hak umur muda. Hak masuk 50 ke 10 hari kali lah. Nah, maka bila benda tu jarang berlaku dalam hidup, maka tidak diberi kelonggaran. Tak payah. Nah, soalan pula. Rata air benda. Air mutlak, jangan sebarang air. Air mutlak ni air yang bersih. Air yang asal daripada langit, tak campur. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, dan kamilah yang menurunkan air daripada awan, iaitu namanya hujan pada kita. Jatuh dalam laut, nama laut jatuh dalam kecil sikit pada laut, orang panggil tasik. Kecil pada tasik, orang panggil kecil pada tasik kolam. Kalau jenis panjang namanya sungai, kalau panjang tu kecil namanya parit, kecil lagi namanya lokang, kecil lagi panggil mata air. Boleh berlaku. Dah kalau keluar air pahit ni, air pahit tu air sungai lah. Air hak ni hak loji kepung ni. Dia buat air tu diambil dengan lori ke daripada sungai? Daripada sungai. Sungai tu siapa jiru air? Kerajaan. Allah jiru. Hujan. Tu air mutlak tu. Dah tu kalau campur klorin tengok kalau siapa bau kuat klorin, hilang nama air mutlak. Kalau siapa putih terlepuk banyak ngak klorin, air itu ada salah itu. Nak gurau-gurau tiga guni jatuh klorin. Faham lagi? Putih habis air. Tak sah macam tu. Ada sekali itu 2008 2007 tu. Betul tak? Ada ingat sekali. Pahit jadi putih habis. Nah, rupanya salah ubuh dia tu. Nak ubus guni, ubus lori. Putih habis. Bila putih dia panggil perubahan yang banyak dengan bercampur benda yang asing, hukumnya hilang nama yang mutlak, tak sah. Sekarang ni tak bau klorin. Tapi kalau ada bau sikit-sikit, dimaafkan. Ni fiqh. Bulu-bulu yang di dalam hidung tak wajib basuh. Dalam hidung bukan anggota wajib, kerana termasuk dalam jumlah batin. Tapi kalau kena najis wajib basuh, kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Dalam mulut wajib tak siapa air mandi junub? Tak wajib. Dalam lubang hidung tak wajib. Dalam lubang telinga tak wajib. Wajib basuh ni luar telinga ni saja. Ada orang yang cuah air mandi junub. Dia ajar dia cuah air, lepas tu dengung. Orang komak tak dengar, duk atok kepala. Pasal ada pelik-pelik. Tok guru mana tak tahulah. Pasal ramai tanya kita. Hak jenis basuh berok, jolok jari. Ada orang suruh jolok. Terberok pula kawan tu, dah jolok. Kita cari habis kita tak jumpa pergi suruh jolok. Yang jumpa ulama kata bid'ah. Jolok jari bid'ah. Orang tak suruh. Yang ulama sebut sunat teran. Habis dah nak basuh, dubur tu sunat teran. Faham tak teran? Ke tak faham teran? Tak nak mari video tunjuk. Teran. Hak teran tu dia akan terbit, terbuka. Yang terbuka tu kita gosok. Mudah bersih. Mana ada suruh jolok? Suruh jolok dia tak ada orang ajar dia suruh jolok dengan jari. Mujur dia suruh jolok jari. Dia jolok dengan sudu, mampu kerah mu ikut dia. Lelau. Bila jolok jadi was-was. Ni masalah. Silap guru. Demikian juga wajib diratakan air di celah kuku sekiranya ada benda celahnya seperti daki dan lain-lain, hendaklah dibuangkan kemudian basuh dia. Jika tidak dibuang nescaya belum mencukupi hukum mandi sehingga dibuang dan dibasuh di bawahnya, di bawah kuku. Baik, bawah kuku kita ni kat mana? Ramai orang tak faham lagi. Siapanya cokeh kuku ke apa darah? Itu salah. Itu bukan beragama lagu tu ekstremis. Bawah kuku ni maksudnya kuku kamu yang tidak kena daging. Hak dia lebih kosong bawah ni. Hak setuh dengan daging tak terlibat. Jangan cokeh tu apa berdarah-darah. Hak mana hak kepik tepi ni tepi ni kan kepik dengan daging, dak wajib buka, susah. Islam bukan agama susah. Hak tepi ujung-ujung ni. Tu pun ulama fiqh kata kalau ada aluh-aluh maaf. Hak pokok nampak terang, tak dimaaf, kena buang. Hak jari kuku lebih pada daging. Tirakak. Dua hung nampak. Ada kosong putih.
Bawah tu tak boleh ada benda, pasal tu tak sentuh dengan kulit, kena buang. Hak sentuh dengan kulit siapanya cocok dengan jarum, takut tak sah mani junub, dia nampak hitam dalam buat dengan jarum. La ilaha illallah. Waktu ketok-ketok kali tayak deh. Nampak awal gitu dah. Kata Muhammad Maliki dah cocok jarum ni. Faham lagi? Ingat mazhab Maliki. Nah, dah. Pasal apa gitu? Nah, tak boleh berlebih-lebihan. Islam ni sederhana. Khairul umuri awsatuha. Nabi kata sebaik-baik tengah-tengah ya. Tak nebay sangat dan tidak cuai sangat. Nah. Sikit lagi. Orang yang zakarnya kulub wajib menyampaikan air di bawah kulubnya. Dan orang perempuan yang wajib basuh bibir paraknya yang terbuka tatkala duduk bertinggung atau mencangkung, kerana keduanya itu dianggap daripada anggota yang lahir. Baik. Orang laki-laki yang tak masuk jawi lagi, masuk Islam dah, tak khitan lagi. Maka kepala tu kena buka, basuh. Pasal apa? Bila kecing, goleknya air kecing duduk celah tu. Jadi mu akan semayang, ada bawa air kecing. Sedangkan kawasan kepala zakar ini dipanggil kawasan zahir, wajib bersih walaupun tutup dengan kulub. Faham lagi? Dengan kulit tak sah semayang, kena buka, basuh. Sebab tu orang laki-laki wajib khitan, orang perempuan wajib khitan. Faham lagi? Wajib laki puan. Leni kita tak buat, laki saja je. Laki-laki dan perempuan. Cuma laki-laki sengaja tidak berkhitan, dosa besar. Orang perempuan tidak kita khitankan anak perempuan, sengaja, dosa kecil. Apa? Sebab ada beza dosa kecil, dosa besar. Sebab khitan perempuan bukan masalah najis, masalah merendahkan nafsunya bila dia besar. Adapun khitan laki-laki masalah najis yang ada kaitan dengan rosaknya ibadat semayang. Maka sengaja tak berkhitan, dosa besar. Faham lagi? Kita pakai lagi, tengoklah akan datang laki pun tak khitan lagi. Dah hari tu kan keluar dah 5-6 tahun 4 tahun lepas. Ada suara-suara nak menentang khitan anak perempuan. Ini semua ni orang kafir belaka. Dia duduk di negara Islam, kita beri tumpang duduk di negara kita. Dia nak protes pula masalah orang Islam khitan anak perempuan. Kononnya zalim dan sebagainya. Kita tak marah orang dah. Pasal kita sibuk dengan dunia, Nabi kata. Sibuk dengan dunia. Dunia ni kan penyakit. Tahu tak? Dan kena bawa umur. Kena mana? Kasih ke dunia. Dunia kita ambil tak salah. Salahnya kasih ke dunia. Waktu buka kitab tasawuf mana pun, siapa sifat mazmumah dia tulis situ, bukan ambil dunia. Jawab. Kasih dunia. Ambil dunia bukan sifat mazmumah. Kasih ke dunia. Dan kasih ke dunia bawa umur. Sebab tu dia kata asy-syaikhu syabun fi talabi mal. Orang tua habis benda dia tua. Bab jalan dia tua dah. Mana dah rok. Bab berlari dia tua. Orang tua kan? Dia tua dalam bab berlari, dia tua dalam bab jalan. Orang pakai depan dia belakang ni. Dia tua dalam bab melihat, orang nampak dia tak nampak. Dia tua dengan bab mendengar, orang dengar dia tak dengar. Tak dengar. Padahal depan dia cakap. Faham? Dia tua dalam bab rasa dan sebagainya. Tapi dalam bab harta cari pitih, dalam bab nak ke banyak, nak ke dunia, dia muda. Faham lagi? Nampak tak? Dia boleh tak tua. Kenapa? Kerana nafsu. Nafsu mana dia tua? Yang tua kulit kita, jasad. Nafsu muda stop more. Tengok orang berebut dunia ni, orang duk kejar. Rumah dia bukan rumah besar macam gua ayam. Rumah dia bapak dah. Dia duk kejar lagi. Tahu tak? Kalau rumah dia kecil, boleh duduk sakok kepala, tidur pun kena kendor lutut. Kena sabar duk kejar dunia. Dah. Kereta Pak Utir lah pagar.
Rumah dia daripada luar tu, daripada pintu pagar, kalau kita nak ngakak sampai ke pintu depan, berdengar dengar jauh ni, besar dah rumah. Oh jauh. Ini nyakit. Dia kasih ke dunia, kalau kena bawa rumah. Nah. Bawa rumah. Dah bila mati pak utis kereta tu boleh bawa bulan kubur. Dalil. Kereta apa anak kuci tak boleh. Tengah-tengah kapang nampak anak kuci kereta dia celah kain kapang. Tok Imam kata ke mana? Tok Imam kata ni anak kuci kereta hari dua ni duduk sini. Macam nak kapang mayat. Isteri si mati kata, iyalah kereta pikap ayahmu tu ya kasih sangat masih hidup buah anak kuci tak boleh. Tok Imam kata tak boleh ni tok orang hidup ni kereta-kereta ni, tapi tu hak spare, hak tu ada dah. Tak boleh spare pun tak boleh. Faham? Tak boleh. Tak usah nak bawa kereta pun nak kain kapang. Anak kecil spare pun tak boleh. Itu masalah. Jangan we kena nyakit kasih ke dunia. Dan kena kau muka ketok kenyok macam kaka dah pun. Dah sudah. Allah sebutlah Quran Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah bukan pelawak. Kamu pasti akan dilalaikan oleh sibuk memperbanyakkan dunia, sedar-sedar heret humban di dalam lubang kubur. Jadi kalau perempuan pesan terakhir sama-sama, dia kena duduk cakung. Kemaluan dia yang terbuka sendiri bila duduk cakung, maka wajib sampai. Sebab tu dia duduk cacang, kemaluan bibir kemaluan dia tutup. Kalau anak dara tutup apa? Faham? Duduk bangun gitu mau tutup. Kalau ada laki dah diri tutup garah. Nampak? Bila duduk cakung buka ke, wajib sampai. Kita laki perempuan ada dubur. Dubur kita ni Tuhan ubur celah. Supaya benda yang paling aib sekali belakang. Tuhan kalau buat dubur tak dari jeng kita. Faham lagi? Pakai topeng nampak kok. Nampak tokoh macam ni. Ni mulia dahi. Nampak? Tapi ni Tuhan suruh kita fikir. Dulu ingat tak orang cerita, kita tak dang orang cerita lah. Zaman Jepun orang tua dia cerita bila jumpa askar Jepun. Jumpa askar Jepun masa Jepun merentah Malaysia tahun 41 sampai 45 tak, kena hanggup. Baru dia lepas. Tidak dia lepas dia. Bakang. Senapang sebelah ni pedang sebelah. Betul tak? Tanya tu ke? Kita tak dang askar Jepun, selipar Jepun dang. Jadi kalau jalan-jalan tak ada dia tak apa lah. Nak pergi pasar nak mana, kita ulang dia lalu 2 orang ada duduk cabar 3 nak pergi kat dia buat gini. Nampak? Malaikat orang dadang tak payah hanggup. Kita tanya apa pula orang dadang tak payah hanggup. Sebab orang dadang tu ada Jepun duduk situ. Jepun tu sebelum Jepun mari dia duduk dah situ. Nama Tuan Kuzui. Jadi bila tanya ni orang Tuan Kuzui, apa dia tak kacau. Nampak trik. Jadi lepas 70 tahun Jepun sudah balik, ni Jepun dah bagi askar dah, dia atur alat dia. Nama dia jaga suhu dai. Siapa kat Kedah tu kita nak pergi street, jaga kating punya. Nampak? Bukan marah, nak royak, nakal. Siapa punya kerja? Allah punya kerja tu. Nak suruh kita mikir tu. Lagi. Laki puang serbang jubah, orang pakai lidak tak lidak, orang pakai apa benda, capa tak capa, tak bunyi, tak bersih, tukar bateri, buah nyawa baru, keting, bagai, dah tahu aku ni, teruk dia dulu, hei, jalan, ni, tak ada, tak tubik, bateri mampu, Hak tukar jaga tu pula nobeng tu. Jalan. Aduh.
Ada orang dia orang tak ada kuasa, ada orang wi pistol. Pistol suhu jadi nebang. Faham tak? Ada satu kedai kau rupa. Dia jaga tu nepa. Jadi kita dah angguk. Kita memang dah angguk. Malah nak angguk dah lagi boleh nak angguk, dah angguk. Jadi anak-anak masuk belakang dah, kita masuk ke pigas. Buat gitu. Tak puas hati. Dia mari kerja sini. Malaysia. Dia kejar kita sampai kita duduk masuk dalam kedai baju duduk pilih tunggu lagi. Nak mari tembok kan. Nak tembok ke tak? Nak tembok ke tak? Lepas tu mari orang kerja, awak pergi orang tu kenal kita. Baru lari. Faham lagi? Apa nak tembok kau? Ada lah ni jadi gong boleh pistol suhu ke. Dak wi Smith and Wesson ke poin 38, poin 45 tu jangan api nak ayam dengan tembok. Dia nak cerita 5-70 tahun lepas kita kena angguk tak nyang itu dulu, cicik dia pula kena angguk. Betul tak? Dan angguk paruk pada dulu lagi. Hak bateri mapuk ni. 5-6 kali dak bunyi. 5-6 kali dak bunyi. Tok ke tak nyang tok guru bawa kita angguk ke? Nampak gua ni. Bukan kata haram, nakal. Wallahu a'lam. Dia tengok soalan ada 3 je pagi ni. Apakah hukum membaca buku yang menaikkan syahwat? Komik pasal cinta kanak-kanak ada juga, dia ada patik, dia adaptasi menjadi drama Thailand. Banyak masihkan drama seperti ini, genre ini memang mendapat sambutan kalangan generasi muda sekarang. Jadi begini, banyak sekarang komik-komik daripada Jepun, daripada China, daripada Thailand, komik-komik lucu. Tapi buat atas untuk kanak-kanak. Mana semi lucu, ringan-ringan, tapi boleh merosakkan minda. Kita ni orang sejik ni buat gua ni. Kita boleh ceramah sejik. Inilah kuasa pemerintah. Bila pemerintah itu kasih kepada nak melaksanakan agama, benda gini tak akan berlaku. Sebab tu kita jadi pemerintah ni apa? Satu sebab boleh. Kalau saja jadi pemerintah, habis ni benda sebelah lagi. Kerana apa? Man wuliya faqad zubiha bi ghairi sikin. Orang yang dilantik menjadi esko, menjadi YB, menjadi menteri, mereka sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Sebab tu kena ada 2 cita-cita nak jadi kerajaan. Satu, bila aku jadi dapat kuasa, aku nak amal makruf. Yang kedua, nak nahi mungkar. Itu paling penting. Bukan buat jalan raya, bukan buat api air, itu nombor 2. Nombor 1, nak jadi kerajaan, amal makruf nahi mungkar. Dia boleh sekat nak buat peraturan rapah ada di kedai, kenakan hukuman berat kepada kedai yang jual, kepada pengedar, penerbit dan sebagainya, barulah serik orang. Ini masalah. Adakah hukum kalau kita makan sesuatu depan orang, jadi orang tu terliur, wajib kita bagi sedikit? Kita tak dengar lah ulama kata kalau makan depan orang, wajib kena wi ke orang. Dah ada habis lah pinggang kita. Faham lagi? Nak wi. Sunat. Bila dilihat orang itu jiran kita buat balik buah, buat balik makanan, atau Nabi kata kita masak, keluar bau itu kepada jiran, sunat kita atur. Faham? Bukan ada atur dosa siang korang, dosa mau jujur masuk neraka lagi. Apa dak atur ular sama orang? Faham? Sunat. Faham lagi? Sunat. Asah dia itu ialah anjuran suka berhadiah sesama kita, itu maksudnya. Tapi benda ni tidak diamal dah ni. Atau mengatur kan, dulu kan orang mengatur kan. Ni tak ada dah mengatur. Jiran sebelah rumah dak cara dah. Tengok lugar, tengok muka dia. Faham? Dulu hujung kampung tu atur ni atur sini, ni atur tu. Dulu. Ni dak atur dah. Dak atur gua ni atur 2 kali atur dak balik-balik pinggang.
Nah, soalan seterusnya. Orang perempuan menjilat gincu jadi nipis dengan sengaja. Apakah hukum puasanya? Tak batal. Jilat gincu, jilat apa tak batal. Mu jilat tiang elektrik tak batal lagi. Dia jilat tiang api pak petang. Bodoh je namanya, tak batal. Batal ni makan dan minum. Apa makna makan minum? Melepaskan suatu ain, suatu benda melepasi kerongkong. Itu batal. Mu ambil kayu bola mulut tak batal. Jilat ni benda di bibir, hak lekat di muka mu. Kayu khamak ranga mulut boh makan, tidak batal. Yang batal telan. Telan batal. Gigi cabut gigi cerak cocok atas kursi sekebang. Messi mari komo, kita ambil komo. Komo lah. Dak sedap mulut kan, suruh komo. Tidak batal. Dan Nabi pesan bagi orang yang berwuduk, berkomo, masuk air ke hidung istinsyak, wala tubaliru, jangan kuat-kuat, takut telang. Dah komo ni biasa memang orang komo air duduk dalam mulut, jarang air duduk luar komo. Buru gigi kita ambil buru masuk dalam. Betul tak? Dalam mulut. Sebab apa dah atas? Sebab yang batal halkum, telang, tong telang. Tu batal. Halkum dekat huruf halak, ha, ha. Ni sini tepat. Lebih pada ni batal. Duduk sini dah atas lagi. Oh, gigi kan berobat. Bukan buru kosong, berobat. Kolgate. Lagi. Bawah kat atas. Kau tak dalam penuh buih dalam mulut dah atas. Tu kita kau dah atas tangan. Tu kau dah atas duduk luar. Jadi jilat gicu tak batal. Nak faham gini. Gicu dia pakai tu jirim berkeping-keping duduk di mulut dia. Dia pun ambil dengan mulut, dengan bibir, dengan lidah, dapat stokor, strawberry biasa, telang, dengung, batal. Situ tempat batal. Bor setuh dengan lidah, tak batal lagi. Nasi daripada subuh duk celah gigi. Macam mana kau stokor dia nasi? Dek kiri, dek kanan ada sayur. Siapa ke garik karang? Tak batal puasa. Selama tidak telan. Telang batal. Soalan yang seterusnya. Saya dah bertunang, tak saya keras supaya berhenti kerja dan jaga ibunya. Ibu saya macam tak setuju. Apa pandangan? Adakah saya perlu meneruskan hubungan itu? Lah, mu yang nak menikahkan. Jadi bukan suami, bakal suami suruh berhenti kerja, tak nikah lagi, suruh berhenti kerja dan suruh jaga mak dia. Mana boleh gitu. Dia berkahwin ni bukan nak jaga mak orang. Betul tak? Kena faham situ. Bila kita dah berkahwin, isteri ni disuruh oleh suami jaga mak, tak wajib jaga. Kahwin dah, tak wajib jaga. Kita dengan ibu mertua bukan wajib taat, wajib hormat. Faham lagi? Kita tahu dia nak suruh bini kita, mu kena jaga benda ni, mu kena jaga adikku, mu kena jaga pak daraku, mu kena jaga tok nyahku. Tak boleh. Kalau isteri kita suka, silakan. Isteri kita tak suka, tak boleh. Faham lagi? Jadi mu fikir sendirilah sebelum kahwin lagi dia suruh dah mu buat benda ni. Mu akan fikir goliknya dah mu kahwin kat gini susah ke senang. Lepas tu mu buat keputusan. Oh, susah kalau gitu. Tapi bila aku nak, aku memang suka cari susah. Allah gitu. Masing-masing buat keputusan. Tahu tak? Senang ya. Bagaimana bayar fidyah puasa? Fidyah puasa ni gini. Kita tak mampu puasa. Contoh. Kita tak mampu puasa. Maka sebulan tak puasa 30 hari. Kalau orang puasa baru ni 29 cukup kena bayar. Kalau orang puasa tahun tu 30 cukup beras kena bayar. Tu je lah. Cupok ni tak dah ni pergi kedai mana pun nak pakai cupok tak jumpa cari dah. Faham lagi? Tuan kedai cupok hak mana je tak aja kelih. Tuan kedai pun tak tahu. Kira dengan sekilo lah. Bila sekilo sudah lebih.
Cupok tu antara 650 hingga 750 gram. Bermakna tak lepas kilo. Siapa yang bayar sekilo, maka dia sudah ada sedekah di dalamnya lebih kurang 250 gram. Faham lagi? Jadi kira 1 kilo lah untuk satu hari. Jadi tinggal 30 hari 30 kilo. Kalau sekilo tu 2 ya, 60 ya. Kalau sekilo tu 5 ya, 300 ya. Faham lagi? Jadi ubi ke siapa? Fidyatun ta'amu miskin, beri pada orang miskin. Ni kita nak tegur balik. Ramai orang salah faham. Dia buat macam zakat. Dia beri pada asnah zakat. Tak sah. Asnah zakat 8 golongan tu zakat. Fidyah tak boleh. Fidyah hanya miskin, termasuk fakir. Ada pula ayah fidyah kepada anak yatim. Bayar fidyah kepada apa benda ke sekolah. Bayar fidyah kepada orang berhutang. Tak sah. Bayar fidyah ke mu'allah. Tak sah. Kepada sabilillah. Tak sah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu hanya diberi kepada orang miskin. Zakat lain. Dah mengaji punya bahasa. Nampak? Salah. Kawan saya langgar lembu. Lembu patah kaki. Bolehkah dia sembelih lembu itu dan jual? Guna duit lembu itu untuk baiki kereta dia. Apakah hukum dia? Kawan dia ni naik motor, naik kereta, langgar lembu. Patah kaki lembu. Faham lagi? Jadi kereta kepek. Habis dalam 500 nak baiki. Dia pun sembelih lembu tu, jual daging, buat baiki kereta. Boleh ke tak? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Nampak? Apa syarat dia? Lembu tu, lembu dia. Tu suruh mengaji. Tak lembu orang. Tak boleh lembu orang pun nak sembelih. Tak boleh. Yang boleh lembek sembelih lembu orang satu saja. Iaitu lembu yang kalau kita tak sembelih membazir mampu gitu. Kita tak kenal tu orang. Lembu tu accident. Jadi bakar. Faham lagi? Maka kita sembelih kerana menyelamatkan daripada sia-sia. Situ dia ada ulama kata harus. Tapi tak boleh ambil kita daging. Hak tuang dia. Nampak? Jadi ni buat hukum sendiri. Langgar lembu cedera, kereta kepek, ambil lembu bola bonek pergi jual. Bu gambar dalam Facebook, kawan orang dia kata, molek bagus. Molek buat gini, molek. Ramai ulama dia patut. Kawan-kawan dia tu jadi ulama bagi dia. Ikut habis masuk neraka. Tak masuk neraka apa? Makan haram. Kullu lahmin nabata min sulti fanaru aulabi. Nabi kata, setiap daging makan tiap tubuh badan daripada harta haram, layaknya api neraka. Betul tak? Ada. Dia buat gambar lembu accident. Dia kata saya buat alik saya sembelih jual. Gerang 40 like dapat. 15 komen setuju belaka. Semua tu orang yang sesat lagi menyesatkan belaka tu. Apa? Kan ulama, fatwa, kawan-kawan netizen, kawan prank dia. Pasal zaman ni orang dah ikut ulama, ikut kawan Facebook. Betul tak? Habis. Nampak? Dah boleh. Panah hati gua ni pun nak pergi ambil harta ke tak boleh. Nampak? Tak boleh kat pandai gitu. Lembu dah salah. Tuan dia kadang-kadang salah, kadang-kadang tak. Kau tuan dia kurung dah. Lembu tu cari guting, cari apa guting ramai-ramai, guting bagong. Seset lembu. Contoh. Tuang tak salah. Ada kali tuang yang guting bagong masuk dalam highway. Tu tuang yang salah. Gitu banyak langgar buat lagi gitu. Kalau lembu kita suka tak? Orang ambil kita buat lagi. Suka tak? Setuju tak? Kalau lembu kita. Lembu kita kena buka kitab. Faham lagi? Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak beriman siapa kamu buat benda yang baik pada orang lain seperti kamu suka benda baik itu dilakukan pada diri kamu. Soalan seterusnya, kalau kita lalu ikut jerak kubur orang kafir, kita nak baca apa? Baik, kalau kita lalu ikut kubur Islam, sekurang-kurang beri salam, Assalamualaikum ya dar qaumi mu'minin. Dan kalau lalu ikut kubur kafir, mana kuat dia baca, nak baca juga. Baca apa saja yang boleh.
Kamu nak baca boleh, kamu berdoa minta berlindung boleh. Cuma dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab hadis, sunat kita bila sampai ke kawasan negeri yang dilaknat, kubur-kubur orang yang menjadi musuh-musuh Allah, kita baca doa perlindungan dari Allah. Sekurang-kurangnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada azab api neraka. Soalan seterusnya, mayang tarawih lapang tak jadi pahala tarawih ikut mazhab Syafi'i. Ada ustaz lain khabar gitu, sahih ke? Sahih. Itu pandangan ulama, tetapi bukan ijma' ulama. Faham? Ibn Hajar sebutlah kitab Tuhfah, Syekh Ramli sebutlah kitab Nihayah Syarah Minhaj. Begitulah. Tapi kena faham, yang diperselisihkan tu nama tarawih ke atau qiyamul lail. Adapun pahalanya sama. Mu nak nama ke mu nak pahala? Mu nak nama ke nak pahala? Jadi akhirat kat gini, si fulan bin si fulan, ini awak punya pahala. Tak nak. Berapa tak nak? Pahala saya nak tarawih. Pahala sudah Faham lagi? Dia nak nama qiyamul lail ke solat malam ke nama tarawih, Allah bayar tak pahala? Allah bayar pahala, daya bayar pahala susah. Nama je. Faham? Macam rukun semayang ke, mazhab Syafi'i bilang 13, mazhab lain bilang 17. Kenapa mazhab lain bilang 17? Kerana dia bilang tamakninah dalam rakaat satu rukun, tamakninah dalam i'tidal satu rukun, tamakninah dalam sujud satu rukun, tamakninah dalam duduk dalam sujud satu rukun. Ada 4 dah lebih situ. 4 campur 13, 17. Namanya saja. Faham? Benda wajib buat belaka. Soalan seterusnya, berhenti sebelum kenyang sebab lapar, adakah ia hadis palsu? Berhenti sebelum kenyang itu hadis, kata setengah ulama, hadis hasan. Hasan bi ghairi. Adab berbuka puasa, adab bersahur panjang sangat. Ada sebut dalam Facebook kita. Bulan puasa isteri kita uzur, tapi dia minta puaskan, belayar kasih sayang. Apakah hukumnya? Boleh laki bini bulan puasa malam. Kan bukan dalam Quran. Nampak tak? Malam halal, siang haram. Mu makan obat dia dapat tak tahan subuh malam. Kamu telang subuh badok. Soalan seterusnya, mak sepupu saya adakah mahram saya? Mak sepupu. Sepupu tu bukan mahram dah. Apatah lagi mak sepupu. Apakah minyak wangi pakai siang hari bulan puasa? Boleh. Yang ulama kata makruh, hidu. Ambil minyak wangi. Oh, tak. Oh, tak ni. Makruh. Faham lagi? Makruh itu pun fuqaha ijtihad, pandangan fiqh. Faham? Ada pun pakai berwangi itu harus. Ni siapa habis dak pakai minyak wangi, tak boleh pakai. Dah pakai minyak wangi, tak boleh mandi pula. Nitah AJK bau macam kambing. Bau busuk bohong. Silap faham. Boleh bersih diri, mandi boleh. Siapa tak boleh mandi? Boleh mandi. Jangan nebeng masa mandi, takut telang air. Kan beza tu. Soalan yang kedua sebelum akhir. Pewangi alkohol ada, pewangi kereta ada alkohol, lekat di baju kita solat, sah tak? Sah. Yang tak sah, kita ambil minyak wangi alkohol tu, kita jiruh di tubuh. Faham? Masa nak semayang. Ada alkohol, tak sah. Faham? Tapi dia wangi, kita masuk, lekatlah. Lekat itu panggil asar, dimaafkan. Hukumnya sah semayang. Itu wangi kereta. Wangi untuk badan kita, alkohol tidak tinggi. Jadi ada khilaf ulama. Setengah kata tak boleh, setengah kata dimaaf kerana sedikit. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah hukum buat lain dekat rambut? Boleh tak kalau menguap tidak tutup dengan tangan sebab sudah memakai mask? Baik. Jadi dia kata bila nguap tak mau tutup dengan tangan sebab ada mask dah. Jawabnya sunat juga tutup dengan tangan.
Sunat juga tutup tangan kerana hikmahnya itu atas perbuatan tutup, ambil tangan tutup gitu, maka syaitan tidak masuk. Nabi kata iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu fi fihi fa inna syaitan yadkhulu. Nampak? Apabila salah seorang kamu apa benda ni menguap, maka hendaklah letakkan tangan pada mulutnya. Kerana syaitan yadkhulu akan masuk. Bila? Kalau tak letak tangan. Maknanya ada purdah, ada kain, masuk juga. Letak tangan, tak masuk. Dia tak masuk tu bukan kerana lubang itu tertutup, kerana perintah buat. Macam kita baca apa benda ni, kita tutup pintu. Nabi kata tutup tingkap dan pintu ketika maghrib, kerana syaitan akan masuk. Dah kalau ada lubang bunga-bunga, tak masuk. Sebab kita sudah ikut Nabi suruh tutup pintu, dia tak masuk. Dan Nabi pesan kalau membaca bismillah, syaitan yang duduk tepi nak tumpah makan, tak boleh nak makan. Tak boleh guna, dia ada depan dah. Pakat puak amal-amal. Tak boleh pasal perbuatan taat perintah Nabi sebut bismillah tu, jadi tak boleh. Taat kepada Nabi fal yadahu fi fihi, hendaklah dia letakkan tangan pada mulutnya. Hak tu sebab syaitan tidak masuk, bukan sebab mas. Dan yang terakhir, apakah hukum buat lain pada rambut? Hukum buat lain, ambil buat lain pada rambut. Tak boleh nak buat lain pada rambut, lain pada kepala, bukan pada rambut. Ambil rambut sorak nak buat lain, atas kepala ni dia toreh. Dia guna pisau cukur hok cek. Tiga tak ada. Hilang, belang kepala. Toreh gini, toreh gini, toreh gini. Ini asal daripada Islam ke orang kafir? Asal pada orang kafir. Dia masuk qazak yang mengikut orang kafir. Qazak ni maksudnya cukur sebahagian tempat pada kepala. Faham? Nabi larang. Nabi kata laku kullah utruku kullah. Kalau kamu nak cukur semua, atau kamu nak biarkan semua. Ulama kata dimaafkan nipis dengan gunting atau ketam. Tapi jenis cukur sini stepek, sini stepek, sama ada lain dia besar merah gitu, atau aluh serah situ, atau sereh buat sini. Ni siapa kat Arab dah tengok. Kalau Google Arab, orang Saudi, orang Kuwait, orang Dubai, apa, habis belang lah ke dah ni. Arab dah kada sebab kebang ni. Belang habis dah ni. Mari di mana? Daripada orang kafir. Qazak yang jenis ikut orang kafir haram. Qazak yang bukan ikut orang kafir, jenis orang kampung. Jenis budak-budak kalau cukur tepi ni, apa tinggal copok kepala. Peseng dia gitu. Itu makruh saja. Kerana bukan follow orang kafir. Jadi idola. Kalau dia jenis qazak wak lain ni, wak nombor wak apa, itu peseng orang kafir haram. Hari tu ada budak di badan batu buruk, dia pakai helmet. Kata gua ni budak ni tak buka helmet. Lah dia buka kau. Dia buka tu Spiderman. Ni, sarang laba je buat. Rambut dia pendek, lepas tu dia toreh dengan pisau. Bentuk sarang laba. Ada laba sekor tapi. Kata bagi dua ni, kau bodoh-bodoh. Dia nak buat gua ni. Dah. Siang dia. Kerana apa? Bagi dia hebat. Tapi kita pergi di kampung nampak banyak dah. Toreh tepi. Dia nipis sini, rambut bojeng gini sikat. Sini nipis. Kat nipis ni ditarik ke pisau. Siap macam-macam peseng. Itu masalah. Berhias tak salah, menyerupai kafir itu salah. Dia buat gitu. Di pasal orang putih buat. Orang putih tak apa muka macam mata hijau. Ni muka keruh dah, toreh pula kojeng. Jadi kita tak larang. Mutamu pakai sekebang tak salah pun. Mu nak rambut bojeng boleh dalam Islam, berminyak dan sebagainya. Jangan sampai tiru peseng orang kafir. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.